Okey, baik. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Apa? Adik. Tidak. Dimula. Boleh, silakan. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Ya. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu Ghusa. ghusaa'an Faja'alahu ghusatha. faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Dengung. Sanuqri'uka fala tansa. Tansa. Sin. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamu Dengung sikit. Innahu ya'lamul jahra wa ma yanfa. wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Inna fa'atiz dzikra. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Dengung. Wa yatajannabuhal ashqa. Ya. Allazi yaslan narul kubra. Allazi yaslan naral kubra. Kubra. Allazi yaslan Yas nar. tebal. Yas. Allazi yaslan narul Tak cukup kubra. dengung. Allazi yaslan naral kubra. Allazi yaslan narul kubra. Kejap biji. Dekat yang nun sabdu tu. Yaslan. Dengung tu kena lama. Oh, okey. Allazi yaslan narul kubra. Ya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Qad aflaha man tazakka. Ya. Wa zakara isma rabbihi fasalla. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Wal akhiratu khairum wa abqa. Wa abqa. Wal akhiratu khairum wa abqa. Ya.
Inna hadza la fi suhufil ula. Ya. Suhufi Suhufi Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Okey. Sadaqallahul Aziz. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Iji. Oh, dah nangis dah. Okey, Suzy. Boleh Suzy start. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى Ya. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Ya. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Jah tu jangan tekan ke tengah, nanti dia jadi jah. Jahra wa ma jahra. Okay. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Ya. Wa nuyassirukal Kalil. wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Fakazzir Fadzakir in nafa'atiz zikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra fa'atiz zik. Ujung lidah keluarkan. Suara tu jangan putus. Zikra. Dia Okay. tak boleh fa'atiz. Fa'atiz zik. Dia tidak ada sofir. Okay. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Ya. Sayadzakkaru man Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya. Wayatajannabuhal ashqa. Ya. Allazi yaslan naral kubra. Narul kubra. Allazi yaslan naral kubra. Tak boleh pendek. Oh, na. Okay. Allazi yaslan naral kubra. Ya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Qad aflaha man tazakka. Ya. Wa dhakara isma rabbihi fasalla. Ya. Bal tu'thirunal Bal hayat. tu'thirunal waw. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Inna hadza lafis suhufil ula. Ya. Suhufi Ibrahim. Suhufi Ibrahim. Suhufi Ibrahim. Fi tak boleh panjang. Suhufi Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Okey. Sadaqallahul azim. Oh.
Terima kasih Suzy. Okey, terima kasih Ustazah. Saya pergi dulu Sama. Pening. Baik, baik, Okey, baik. bye semua. Rehat. Assalamualaikum. Okey, Okay, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Anissa. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح حس حاد. سبح اسم ربك الأعلى Yeah. الذي خلق فسوى Yeah. والذي قدر فهدى Yeah. والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى Yeah. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى Yeah. إلا ما شاء الله Yeah. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى Yeah. فذكر إن نفعت فذكر إن نفعت الذكرى jangan ذكر. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى Yeah. سيذكر من يخشى Yeah. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى Yeah. ثم لا يموت فيها ولا يحيا Yeah. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Okay, sama. Okay, Mama Eri. Assalamualaikum Ustazah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Yeah. والذي أخرج المرعى Yeah. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى Lagi sekali. Sanuqri'uka fala tansa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه
يعلم الجهر وما يخفى Yeah. ونيسرك لليسرى Yeah. فذكر إن نفعت الذكرى Mana tadi? Mana tadi? Fadzakir in nafa'atiz dzikra. فذكر إن نفعت الذكرى Yeah. سيذكر Saya من hujul lidah. Saya hujul lidah tu. سيذكر من يخشى Okay. فيتجنبها الأشقى Yeah. الذي يصلى النار الكبرى Yeah. ثم لا يموت Dengung sikit. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى Yeah. وذكر اسم ربه فصلى Yeah. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Yeah. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ya, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mama Iri sama. Okey, Fiza. Betul. Fiza lepas tu Min. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Ya. Walladhi akhrajal mar'a. Ya. فجعله غثاء أحوى Ya. سنقرئك فلا تنسى Ya. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى Ya. ونيسرك لليسرى Ya. فذكر إن نفعت الذكرى. Itu dengung tak cukup. Fa'atiz, hujung lidah keluarkan. Kaf jangan bunyikan suara. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Lagi sekali. فذكر إن نفعت الذكرى. Jangan bunyi ke. Dzikra, فذكر إن نفعت الذكرى. Okey. Okay. Betul. سيذكر من يخشى Ya. ويتجنبها الأشقى Ya. الذي يصلى النار الكبرى Ya. ثم لا يموت فيها ولا يحيا Ya. قد أفلح من تزكى Ya. وذكر اسم ربه فصلى Ya. بل تؤثرون الحياة الدنيا. Jangan bunyi ya. Hayatad dunya. Dia jadi al-jawf kan? بل تؤثرون الحياة الدنيا Okey. والآخرة خير وأبقى Okey. إن
لفي الصحف الأولى Ya. صحف إبراهيم وموسى. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Fiza. Terima kasih Ustazah. Sama Min, silakan Min. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuk Ustazah nak tanya kan? Ya. Ayat yang nombor 6, dia ada mat yang panjang kat hujung tu. Pun Okey. 2 harakat juga ke? Kalau waqaf tahu- 2 harakat, kalau sambung baru dia berfungsi panjang tu. Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Ya. Walladhi akhrajal mar'a. Faja'alahu. Lagi sekali walladzi akhrajal mar'a. Mar tu tebal. Walladhi akhrajal mar'a. Ya. Faja'alahu ghusaan ahwa. Usa'an ahwa. Ha. Faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Ya. Illa ma syaa Allah. Okey. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Qad aflaha man tazakka. Ya. Wa dzakara isma rabbihi fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Inna hadza lafis suhufil ula. Ya. Suhufi Ibrahim. Ha pada depan suhu. Suhu. Hu. Dia tak apa jadi ha. Hu. Hu. Dah jadi macam kha pula Ustazah. Dia bawah. Tengah-tengah. Hu. 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 Khu jadi kha. Hu. Angin tengah dulu. Keluar angin dulu baru bunyikan baris depan tu. Hu. Ya. Hu. Ya. Suhu. Tak apa, belum betul dah tu, cumanya sebab belum akhir kan. Kalau tak buat macam tu nanti dia jadi ha ataupun kha. Suhu. Ada sikit lah. Tapi takut juga jadi kha. Suhufi Ibrahim wa Musa. Okey. Cuma Min dia jadi macam pelik sikit sebab dia macam lambat nak masuk baris depan tu kan. Tapi ha okey kan, ha dengan hai. Ha. Hai. Hi. Hi pun tak berapa masuk tu. Ha hi hu. Dia kalau belum tengah. Dekat tengah tu kat mana Ustazah? Kita punya halkum ni pangkal halkum pula dia sebut. Anak tekak kita ni ada 3 bahagian. Atas tempat keluar kahak tu, kha dengan ghain, bawah dia. Bawah lagi.
Ha. Itu bawa. Hi. Cuma kadang-kadang dia tak keluar sebab baris tu bertukar. Sebab tu Hu. kalau nak mahir keluarkan angin dulu. Ha, hi, hu. Ha, okey. Tapi yang Hmm. lain, yang hi Sebab dengan dia hu. baris depan. Bila dah muncung tu lagilah dia fokus ke atas. Hu. Apa pun tekanan angin tu dekat tengah dulu. Hu. Baru tolak ke depan. Hu. 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 Ha, Okey, saya praktis lagi susah. praktis. Okey. Perasan dah. Tapi rasanya Min pun perasan tu. Kalau ha tu kan. Tapi bila Okey. time tengah baca, lagi susah lah. Yelah sebabnya nak baca tu nak kena lancar, nak laju kan. Okey, saya praktis lagi Ustazah, insyaAllah. Alright. Okay. Terima Terima kasih kasih Min. Ustazah. Sama. Okay Eliza Eliza tak Ustazah, boleh off filter. Ustazah, saya tak reti lah Ustazah. Tak Dia reti jadi apa? macam ni tak boleh tengok. Anak saya ni dia guna tak tahulah apa dia buat. Lepas tu dia tak ada pula ni. Geram betul. Dekat dekat stop video tu choose Saya dah virtual off on background. semua dah. Cuba keluar balik, masuk balik. Saya tak Dah. puas lah tak tengok muka. Tadi dah. Sekejap saya keluar balik. Okay, try keluar balik. Selagi boleh lah kan. Selagi tak boleh kalau tak boleh tak apa. Tapi saya lagi suka nampak muka baru puas. Sekejap kita tengok. Semua sekali. Ili dah masuk kan? Dah. Assalamualaikum Ustazah. Salam warahmatullahi. Settle dah anak. Nak suruh print lah apalah. Biasalah. Kat rumah ni pun sama. Nak tunggu Eliza dulu ke? Kejap. Saya ambil sekejap Anak-anak kita ni lagi terror daripada kita. Tak keluar. Dia nampak taton je. Tak apalah Eliza, redha je lah. Okay, unmute. Hello? Okay. Dia orang lagi pandai daripada kita kan buat benda tu ada. Itulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Eliza, dia bukan sekadar khalaqa, dia bukan khalaqa. Tu. Allazi khalaqa fasawwa. Yeah. Wallazi qaddara fahada. Yeah. Wallazi akhrajal mar'a. Jangan mar'a. Wallazi akhrajal mar'a. Faja'alahu Ghusa. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Yeah. Sanuqri'uka fala tansa. Yeah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yeah. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Yeah. Sayadzakkaru man yakhsha. Lagi sekali. Sayadzakkaru man yakhsha. Yeah. Wa yatajannabuhal ashqa. Dengung sikit. Wa yatajannabuhal ashqa. Yeah. Allazi yaslan naral kubra. Longgarkan sikit bunyi kubra tu. Jangan ketat. Kubra.
الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى يص النار يص الذي يصلى النار الكبرى yeah. ثم لا يموت ثم لا يموت فيها ولا يحيا yeah. قد أفلح من تزكى yeah. وذكر اسم ربه فصلى yeah. بل تؤثرون الهوى حياة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى yeah. إن هذا إن لفي الصحف الأولى في الصحف الأولى. Ha satu bunyikan hu tu. Satu lagi fil tu jangan bunyikan qalqalah. Suhufil ula. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Okey, alhamdulillah. Subhanakallahul azim. Terima kasih Eliza. Terima Kena kasih, praktis Ustazah. apa nama? Kena praktis ha Dengung. tu. Ha dengan dengung. Suhufi. Saya jadi rasa macam misteri pula tengok gambar macam tu. Saya lagi lah dengar. Apa? Macam mana? Anaknya tak ada. Ada tapi di dalam kelas. Saya dah panggil-panggil yelah. tak dengar pula, dia dah pakai headphone tu kan. Tak apa, kacau pula dia kan. Alright, okay, terima kasih Okay. Eliza. Okay, Ili. Sila Ili. Kat mana ya Ustazah? Subdivision. 591. A'la. Ya, Alah. betul. Kenapa? Dengar tak Ustazah? Dengar? Sebab salah earphone. Dengar? Okay. Lama, kejap. Kejap Okay. Tak tahulah siapa. Sorry Ustazah. Banyak gangguan. Tak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Ya. فجعله غثاء أهوى Ya. ونقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن Fadzakir tu nipis. Fadzakir نفعت الذكرى. Ya. سيذكر من يخشى Ya. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا Ya. قد أفلح من تزكى Hafifkan kot sikit. Qad aflaha man قد أفلح من تزكى Ya. وذكر اسم ربه فصلى
Ya. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Okey. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Hili. Ustazah. Okey. Kita tak boleh nak baca lagi satu surah ni panjang. Kan tak sempat buat tajwid kan. Mungkin kalau habis pun kita habis awal sikit. Okey, saya rekodkan yang ni Surah Al-Ghashiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإذا الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Ni ayat pendek-pendek je. Tapi mencabar juga kan? Sebab dia hujung ada ta. Sekejap ni. Ada ta ni takut dia jadi at kan? At. Okay. Ayat. Ayat 22 tadi tu tahu bacaan dia. Lasta alaihim bimusaytir. Dia kena baca dengan sad tu. Utama yang ada di atas. Kerana apa dia jadi sad? Kerana apa dia letak sin? Kerana ada beberapa ulama qura' bacaan ataupun riwayat lain, imam lain baca dengan sin. Ada yang baca dengan sad. Jadi kita baca dengan sad. Ayat berapa Ustazah? Ayat 22.
Tak ada pun. Okay. Ada Quran saya tak ada. bimusayt. Oh tak ada? Sod Hmm. dengan sin. Bawah dia ada Quran sin. saya pun tak ada sin. Saya pun Ya. tak ada. Iya. Terus Oh maknanya yang itu dibaca dengan sod sahajalah tu. Tapi dia ada sin kat bawah. So, kalau ada sin tu maksudnya Kalau baca Boleh sin, dibaca ringan lah. tak. Kalau ada Ada sin sin pun kat tapi mana, sin Ustazah? tu kalau sin tu kat bawah dikira baca sod juga. lepas tu sin tu untuk apa Sasa? Ada macam saya cakap tadi lah, ada imam lain, Oh. yang baca dengan huruf sin. So maknanya ejaan dia bimu ba mim sin lah. Lepas tu atas sin tu ada sod. Macam tu Ustazah. Tak, ejaan ni memang sod tapi bawah dia ada sin yang ditambah. Nah, sebab tu kat dalam Quran you all tak ada letak sin kat bawah tu sebab memang yang ini bacaan Imam Hafs, dia baca sebagaimana tulisan. Tapi ada juga beberapa kalimah yang dia huruf tu sod tapi dibaca dengan sin. Sebab sin tu dia letak kat atas. Tapi yang ini sod, memang sod sahajalah ni. Kalau Tak ada khilaf. sin tu dekat atas Sin lah. kita baca sin. Tapi kalau sin tu dekat bawah kita baca sod lah. Betul. Oh. Dekat dalam buku tajwid ni ada, buku coklat ni ada diterangkan. Okey, yang tu je lah. Yang lain tu nak kena jaga huruf-huruf macam biasalah. Dia tak adalah 2 huruf yang mati macam minggu lepas, tak ada. Okey. Okey, kita masuk tajuk apa ini? Sekejap. Ini dari mana? Dah tak ingat dah. Hari tu huruf Muka surat kuis. Tapi saya tak study Sasa. Surat apa? Min? Kita dah habis dah. Sampai 47 tu. Sekejap. Oh, tapi yang isi apa? Isi Alamak, dia tak punya buat. Itulah saya pun lupa. Alamak, mute, tak mute. Oops, kantoi. Eliza dah nampak ke muka? Tapi tak adalah gambar kartun tadi. Yang saya dah tutup video, tak nampak pun. Bila buka, keluar pink lagi. Pelik je. Macam-macam kan. So yang ni nak buat sendiri Buat sendiri lepas tu submit kat WhatsApp je lah Sasa. Ya je. Ya je buat sendiri, tengok belakang. Tak apalah. Itu sebagai ulang kaji je lah. Okey, kita masuk bahagian yang keempat ni iaitu huruf yang hampir sama. Tapi kan, huruf yang hampir sama ni, huruf yang kesiannya hari ni ya all. Semua uruskan hal anak tak settle. Kesian betul. Banyak projek. Nampak macam mana kan? Kita sekolahnya apa semua. Itulah. Okey, untuk muka surat 50, perbandingan huruf ni. Maknanya dia nak sebut berkenaan dengan huruf yang hampir sama. Hampir yang sama ni dari sudut makhraj ataupun kedudukan huruf tu. Nanti kita tengok Ada juga sedikit persamaan dengan sifat, ada juga persamaan dengan makhraj. Tapi sama makhraj tak ada. Semuanya berhampiran. Sebab tu dia punya tajuk kat sini huruf hampir sama. So ni kita lalu je lah sebab kita dah belajar gitu satu-satu. Kiranya dia suruh kita ulang kaji balik dan dia highlightkan beberapa huruf yang dekat-dekat. Okey, kita tengok muka surat 50 Bismillahirrahmanirrahim. Perbandingan huruf antara huruf ha dengan ha. Kalau tengok perbandingan dari sudut makhraj, dia sebelah. Dia jadi qarib nama dia. Mutaqariban. Huruf tu nama dia huruf mutaqariban. Kenapa mutaqariban? Mutaqariban ni maksudnya huruf yang dekat. Tempat keluar dia. Ha tengah halkum. Ha pangkal halkum. Dia sebelah-sebelah. Tu qarib lah nama dia. Qarib. Qarib. Dekat. Okey, kemudian kita tengok dia tulis kat bawah tu terhasil apabila menekan suara ke tengah kerongkong. Yang ha terhasil apabila menekan suara ke hujung kerongkong. Maknanya dia menekan juga kat belah bahagian kerongkong tapi yang ha tu bawah lagi. Hujung tu maksudnya bawah lagi. Dia dah hampir dengan dada. Ingat tak? Okey, itu dari sudut makhraj.
Tapi dari sudut sifat kita tengok apa yang dia punya perbezaan di belah kanan dan kiri itu. Kalau ikutkan semua sama kan? Hams, rokhwah, istifal, infitah, ismat. Tapi dia ada satu yang ditambah pada huruf ha iaitu khofa. Apa maksud khofa? Tekanan yang paling lemah. Dia tidaklah ditekan seperti mana ha. Contoh dia matikan ah. Tapi ha ni sekadar tekan saja. Dia dah sampai dah kat tempat dia. Jadi dia ada khofa. Iaitu disebut sebagai tekanan yang paling lemah ataupun dia tidak ditekan dengan kuat lah. Itu khofa. Yang ni ha dengan ha. Kemudian tengok muka surat. Muka surat pula. Yang bawah huruf ain dengan hamzah. Ain dengan hamzah sama macam ha dengan ha tadi. Ain tengah halkum, hamzah pangkal halkum. Cuma ada sedikit perbezaan. Dikata kat situ samalah ain dengan ha tu dikata terhasil apabila menekan suara ke tengah kerongkong. Kalau hamzah tu terhasil apabila menekan suara ke hujung kerongkong, sama macam ha tadi. Cuma dia punya sifat tu berlainan sedikit. Okey, kita tengok sifat antara ain dengan hamzah. Yang tidak berwarna tu istifal, infitah, ismat. Sama cumanya yang atas tu, yang dua dari atas tu jahar tawasud. Jahar tawasud dengan jahar syiddah. Jadi antara hamzah dengan ain ni tawasud dengan syiddah tu yang berlainan. Apa maksud syiddah? Dia betul-betul tertahan. Apa maksud tawasud? Dia melepaskan sedikit lah. Maknanya kadar dia tu di tengah-tengah. Melepaskan tetapi tidak sempurna. Sebab tu bila kita matikan ain, dia macam ada echo sikit. Contoh. A'lamu. Dia berecho sikit. Kalau hamzah, kosong terus. Itu maksud syiddah. Itu maknanya tawasud. Tu beza dia. Ingat lagi kot. InsyaAllah berhapiran. Kemudian muka surat 51, qaf dengan kaf. Apa beza dia? Yang pertama bahagian makhraj. Kaf dia kata terhasil apabila pangkal lidah ditekan ke lelangit keras. Itu kaf. Lelangit keras maknanya belah depan sikit. Kalau qaf dia kata terhasil apabila pangkal lidah ditekan ke lelangit lembut berhampiran anak tekak. Langit lembut, bila kita rasa dengan hujung lidah kita ke belakang, kita dapat rasakan yang hujung halkum nak pergi dekat-dekat dengan huruf ghain, kha tu kan. Itu bahagian pangkal lidah yang lembut. Lelangit lembut, dia bukan lelangit keras. Jadi kat situ qaf. Kalau depan sikit kaf. Itu dari sudut makhraj. Dia masih juga dikategorikan huruf mutaqariban ataupun qarib. Dia dekat-dekat. Tapi dari sudut sifat dia ada sedikit perbezaan. Yang pertama hamas syiddah untuk kaf. Satu lepas, satu tahan. Apa yang dilepaskan? Angin lepas. Kemudian syiddah tu suara tahan. Tapi qaf dua-dua tahan. Jahar, syiddah. Okey. Jadi yang itu sahaja. Kemudian ada satu lagi yang nampak ketara sikit dua lah pada huruf qaf iaitu isti'la dengan qalqalah. Tetapi kaf tak ada isti'la, tak ada qalqalah. Kaf dia ada istifal sahaja. Istifal tu lawan dengan isti'la lah. Jadi kalau kita tengok kedudukan lidah tu. Kedudukan lidah dia tu memang terangkat kedua-duanya. Tapi terangkatnya lidah itu bukan sebab sifat. Kaf tu terangkat ke belakang tu bukan sebab sifat tapi sebab makhraj dia. Okey. Seterusnya, nanti kalau tak jelas tanya ini kira kita mengulang kaji ni laju sikit lah. Nak tunjuk beza, nampak beza dia kat mana. Kemudian perbandingan antara huruf dad dengan dal. Bunyinya dia macam sama aja tapi tak sama sebenarnya. Dari sudut makhraj dia, kalau kita tengok dad dia kata terhasil apabila sepanjang tepi lidah sama ada kiri atau kanan atau kedua-duanya ditekan ke sepanjang akar gigi geraham atas. Maknanya dia melibatkan ke semua kita punya lidah belah tepi. Tapi dal ni dia kata terhasil apabila menekan hujung lidah ke tengah dua gigi kacip depan rahang atas. Dia tak sebut pun tepi lidah. Jadinya tirusnya lidah kita ni dekat hujung ni saja. Nampak? Hujung ni saja. Saya umpamakan saya punya tapak tangan ni lah. Kat mana dal? Sini. Hujung lidah. Tapi dad tepi ni. Dia menggunakan yang ni. Okey, boleh? Okey, dan itu dari segi makhraj. Kemudian dari sudut sifat dia memang sangat banyak beza. Kalau tengok berwarna-warni tu dad tu menunjukkan dia bersifat kuat. Apa sifat-sifat dia yang kuat? Jahar,
Kemudian rakhawah tu ada sifat lemah Isti'la, itbaq, istitalah. Itu semua kuat. Tapi dal dia ada jahar dengan syiddah. Itu kuatlah. Tapi istifal, infitah, ismat tu dia tidak kuat. Tu beza dia banyak maknanya dia dah warnakan tu. Maknanya dia lebih tebal lah, lebih tinggi pangkal lidah berbanding dengan huruf dal. Dari sudut gambaran ataupun dia bagi lukisan tu pun kita nampak dah betapa penuhnya lidah kita ke atas, kat langit kan, untuk menyebut huruf dad. Dal hujung lidah je. Okey, kemudian saya terus muka surat 52. Perbandingan huruf ni dia tak semua, ada beberapa sahaja. Kita habiskan yang ni. Okey, untuk ta dengan to. Ta dengan to tempat keluar dia sama. Tempat keluar dia hujung lidah dekat belakang gigi. Dia kata terhasil apabila menekan hujung lidah ke pangkal 2 gigi kacip depan rahang atas. Tapi ada sedikit saja beza pada ta. Terhasil apabila menekan hujung lidah ke hujung 2 gigi kacip depan rahang atas. Kedua-duanya pergi dekat gigi kacip rahang 2 gigi kacip depan rahang atas tu. Tapi cuma hujung lidah tu dia pergi dekat hujung gigi kalau untuk ta. Tapi kalau untuk to, hujung lidah tu dia tak pergi dekat hujung gigi, dia pergi pangkal gigi. Nampak tak? Gambar tu pun dia dah tunjuk dah. Jadi itu dia punya beza. Kenapa dia boleh jadi pergi dekat pangkal gigi yang lidah pada to ni? Sebab dia punya kerja dia tu banyak pergi kepada bahagian belakang juga. Nampak tak lidah dia tu kan gemuk ke atas kan? Menyebabkan lidah kita tu ditarik ke belakang sedikit. Menyebabkan dia tidak pergi dekat hujung gigi tapi dekat pangkal gigi. Kemudian ta dengan to ni sama macam dal dengan dad tadi. Sama maksudnya dari sudut makhraj, dari sudut sifat dia tu banyak sangat perbezaan. Kalau tengok ta, hamah syiddah kan. Yang lain istifal, infitah, ismat. Tapi yang to ni, jahar, syiddah, isti'la, itbaq, qalqalah ini semuanya sifat kuat. Kesemuanya sifat kuat kecuali ismat tu sahaja. Jadi to dengan dad ni tadi memang kuat. Tapi antara to dengan dad, kuat lagi sifat to. Dad selepas to. To dulu baru dad Okey, kemudian untuk muka surat 52 yang bawah, sin dengan shin. Okey, lebih kurang sama dia punya bentuk dia. Satu ada titik, satu tak ada titik. Tapi makhraj dia pun tak sama. Hujung lidah dengan tengah lidah. Sin hujung lidah, shin tengah lidah. Tapi dari sudut dia punya sifat dia tak banyak perbezaan. Sin, shin sama nampak tak? Cuma ada sifat yang berlainan dari sudut sifat tunggal, iaitu tafashi dengan sofir. Tafashi tu maksudnya apa? Berhamburan. Tu berhamburan. Kalau sin, sofir, iaitu berdesir. Tapi yang sifat pertama hingga kelima semua sama. Sin dengan shin sifat dia sama. Tapi makhrajnya berbeza. Satu sahaja perbezaan antara sifat sin dengan shin iaitu tafashi dengan sofir. Okey. Kemudian surat 53. Sa dengan sad. Ini nak kata dekat tak dekat juga. Dia punya hujung lidah satu dekat gigi bawah, satu dekat tengah gigi. Maknanya dia keluarkanlah hujung lidah tu. Cuma bunyi dia tu ada beza yang jauh. Walaupun dia punya kedudukan huruf tu tak jauh, dia jadi qarib kan. Tapi cuba perhatikan mana yang agak-agak kuat. Dia kalau yang berwarna-warni tu bermakna sifat tu lebih kuat Maknanya sad tu lebih kuat. Dan pastikan hujung lidah letak di bawah, kemudian pangkal lidah naik ke langit belakang. Menyebabkan huruf itu boleh dibaca dan disebut dengan tebal. Dia berserta dengan sifat rakhwah, isti'la, itbaq, sofir tu semuanya tu dia sifat kuat. Tapi berbanding dengan sa ni hujung lidah kena keluar. Sad tadi tak payah keluar. Kalau keluar nanti sad tu dia jadi tha pula. Maknanya dia tidak ada sofir kan. Sedangkan sad ada sofir. Tapi sa memang tak ada sofir. Itu yang disuruh kita keluarkan sedikit hujung lidah. Kalau kita tengok dia punya pengertian dua-dua tu terhasil apabila hujung lidah kan. Tapi hujung lidah untuk sad diletakkan di belakang 2 gigi kacip depan rahang bawah. Tapi berbeza dengan sa, dia kata dikeluarkan sedikit dan disentuh dengan hujung gigi kacip depan rahang atas. Jadi memang dah jelas dari sudut makna tu kita senang nak faham kan. Cumanya kita kena tahu sad tebal, sa nipis. Kemudian antara huruf sin dengan sa ini je.
Ini yang agak ketara sikit lah dia punya beza tu. Kadang-kadang dia boleh jadi, kalau dalam kalimah atau ayat kan, sa boleh jadi sin kalau tak hati-hati. Tapi sin nak jadi sa tu susah. Payah kan? Kalau huruf sa tu dia nak bunyi sin, senang aja. Tapi kalau huruf sin nak bunyi sa tu payah. Dia tetap sin. Tapi yang bahayanya sa ni. Salasa kan? Salasa contoh. Ada yang juga sebut salasa, dia tak keluar hujung lidah. Apa syarat dia? Sin terhasil apabila hujung lidah letak di belakang dua gigi kacip. Sin macam sod lah, tapi dia tak tebal. Tapi sa sama macam tadi. Itulah yang saya terangkan. Hujung lidah mesti kena keluar. Jadi kalau kita perhatikan dari sudut sifat dia, kiri dan kanan tu, sa tak ada warna coklat. Sin aja warna coklat. Dia ada sofir. Tapi sa tidak ada sofir, maka dia keluarkan hujung lidah. Okey, seterusnya muka surat 54. Zal dengan zai. Ini pun jadi satu masalah yang besar juga. Jarang adalah yang sebut zal dengan baik kan, dengan betul. Tapi kadang-kadang zal tu dia mudah nak pergi dekat zai. Sebab dia tak keluarkan hujung lidah. Jadi kat sini apabila zai tu nampak warna coklat tu, kita dah tahu dah jangan keluarkan hujung lidah. Maka bunyikan desiran pada huruf tersebut. Iaitu zai tadi, az. Dari sudut sifat yang lain sama Zal dengan zai sama sifat, tapi makhraj tak sama. Satu hujung lidah letak dekat belakang gigi bawah, sama macam sin tadi, sama macam sod. Tetapi zal dia letak dekat hujung lidah keluar sikit daripada gigi atas. Okey, zal sama macam sa tadi. Jangan confuse. Cuma kadang-kadang dalam ayat ada huruf zal dengan zai tu yang lebih kurang kot. Tapi kena ingat zal tu pendek sikit. Zal kontot je macam huruf dal. Tapi dal tak ada titik. Zal ada titik. Okey. Seterusnya antara huruf zai dengan dha. Ini sebenarnya dari sudut makhraj dengan sifat jauh. Tapi dia letak perbandingan huruf ni sebab kebanyakannya orang baca dha ni jadi za. Dia jadi berdesi. Dha tidak berdesi. Kalau tengok dari susunan sifat dia, dia memang ada 1, 2, 3, ada 5 juga. Yang zai ni 6 sebab sofir. Sebab tu dia boleh bunyi z, sebab sofir tadi. Tapi dha jangan sekali-kali kita baca minaz-zalimin. Salah lah. Sebab kita dah terletak satu sifat lagi iaitu sofir. Sedangkan dha tidak ada sofir. Tapi nak kena biasalah sebut az-zalimin, az-zalimin, sadaqallahul azim, azim, az. Dia tak boleh az. Kalau kata kita nak baca beberapa kalimah yang kita rasa confused, boleh buka bahagian perbandingan huruf ni. Baru kita nampak apa yang ada pada huruf tu, apa yang tak ada. Yang tak ada kita jangan buat lah. Yang ada tu kita kena buat. Seterusnya antara huruf dha dengan zal. Dha dengan zal satu makhraj sama. Hujung lidah keluarkan. Nampak? Cumanya kalau hujung lidah untuk dha tu dia punya sentil sikit je. Tapi zal tu dia keluar lebih sikit. Sebab apa dha ni hujung lidah keluar sikit je? Sebab dia dah lebih kepada mengangkat pangkal lidah ke langit belakang. Sebab dia ada sifat isti'la dengan itbaq. Berbeza dengan zal. Zal tak ada isti'la itbaq. Tapi dia istifal infitah. Jadi dia nipis je bunyi. Tapi persamaan yang kita boleh sebut kat sini, hujung lidah dikeluarkan dua-dua. Dan apa beza dia? Satu huruf tebal, satu huruf nipis. Dha tebal, zal nipis. Tapi dia punya bunyi tu keluarkan hujung lidah tu sama. Okey. Okey, seterusnya sikit lagi kita ambil satu lagi. Ain dengan ghain. Ain dengan ghain ni dikategorikan huruf mutaqariban juga ataupun qarib sebab ain tengah halkum, ghain hujung halkum di sebelah-sebelah. Ni pun diletak sebab ada beberapa kalimah dalam Quran yang sebutannya hampir sama. Kadang-kadang orang sebut ghain jadi ain. Ain jadi ghain. Ni dia lebih kepada huruf ain atau ghain yang bertanda mati. Al dengan a. Al, a. Kalau ikutkan bunyi dia memang jauh beza. Bunyi jauh beza. Makhraj tu dekat-dekat. Tapi kadang ada juga orang tersalah. Baca tersasul. Okey, kita tengok dekat sini. Dari sudut sifat dia. Kalau sifat ghain jahar khawah isti'la. Tapi untuk ain jahar juga tapi dia tawasud istifal. Maknanya ain tu bila istifal dia huruf yang nipis.
Tapi ghain dia tidak dibaca dengan ra. Sebab dia isti'la. Ra, dia tinggi. Jadi mana-mana huruf yang memang dia dah dikategorikan isti'la tu, mesti bacaan dia, bila dia berbaris atas, dia akan baca dengan tebal. Ra, kha, qa, ba, ta, za kan. Dia tak boleh baca dengan istifal. Cuma menekan tu je lah. Menekan ain tu dengan kuat di tengah. Satu lagi dia kena lebihkan sikit sebab dia ada sifat tawasud. Ghain ni lebih juga tapi dia di atas. Kenapa lebih ghain? Sebab dia ada sifat rakhwah. Ni pun hati-hati. Ghain ni kadang tak keluar sifat rakhwah dia. Ghain ni dia lebih kepada keluar sifat lantunan. Betul tak? Aghla, aghlala, fi tughya. Tu jangan biasakan. Tughya. Kalau tak biasa, kita baca tu baca slow dulu. Dia berpanjangan suara tu, dia mengalir suara tu sebab kaitan ni dengan sifat rakhawah ni. Rakhawah ni maksudnya mengalir suara. Okey. Habis. Okey, kita tengok muka surat 56 ni. Inilah perbandingan huruf yang kita ulang kaji tadi. Maknanya kita boleh rujuk balik pada huruf-huruf yang dia dah bahagikan ni. Tengok dia ada warna tu. Dha, zal, zai. Dha, zal dengan zai ni yang paling ketara adalah dha, zal tak ada sofir. Nampak? Tapi zai ada sofir. Tapi persamaan lain, zal dengan zai tu huruf nipis. Dha tu huruf tebal. Macam tu cara kita nak mengolah tu, nak tengok balik. Ha dengan ha, dua-dua nipis. Hamzah dengan ain, dua-dua nipis. Qaf, kaf. Qaf tebal, kaf nipis. Nampak? Sin dengan shin, sad dengan than ni lebih kurang sama sebab tu diwarnakan merah semua. Tapi adalah sifat-sifat tertentu. Shin, macam shin dia ada tafashi. Sin, sad dia ada sofir. Tha, tafashi tak ada, sofir tak ada, tapi dia ada mengeluarkan hujung lidah. Supaya tidaklah keluar sama ada tafashi ataupun sofir. Kemudian ta dengan ta, sifat dia makhraj sama. Sifat tak sama. Jadi ta tu baca dengan tebal, ta dibaca dengan nipis. Kemudian dot dengan dal, dal nipis, dot tu tebal. Satu lagi, dot kalau mati tidak ada qalqalah. Dal kalau mati ada qalqalah. Dia letak pada tempat-tempat yang selalu orang baca salah ni. Dal ada qalqalah. Dot ad. Tapi ada juga segelintir kita yang baca masih lagi dot tu bunyi qalqalah. Ad'afa mudha'afah contoh. Bunyi tu macam kita sebab kita dah biasa, tapi sebenarnya dari sudut sifat tu dia tidak ada qalqalah. Lebih kurang begitulah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Dah habis kelas. Okey, sekejap Okey. Tahu. Okey. Selesai untuk satu bahagian. Ini laju sikit sebab ini adalah ulang kaji daripada bahagian huruf-huruf yang kita dah belajar kat depan. Sama juga. Sebab yang kat depan tu dia letak makhraj ta kat mana, ta kat mana, dengan sifat sekali dia letak. Yang ini cuma perbandingan huruf sahaja. Jadi kalau kita confuse kan, kebanyakan huruf-huruf yang kita confuse ni lah dia. Okey. Kita tak boleh masuk lagi di bahagian sifat isti'la itbaq ni. Ni kemudian nanti. Tak ada soalan Saya tutup awal sikit hari ni boleh InsyaAllah. So kalau tak ada, kita tutup dulu. Mama Eri dah keluar kan? Ada lagi. Okey. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Tak ada